السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويلا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Pertama-tamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memberi lagi peluang kepada kita untuk bernafas di atas muka bumi ciptaannya, dan bersyukur kita pada Allah kerana Allah Ta'ala memilih kita untuk sama-sama hadir ke rumah Allah, ke masjid dia ini. Dan mudah-mudahan dengan segala apa jua nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, maka kita gunakanlah nikmat-nikmat tersebut untuk kita bawa diri kita ini dekat kepada dia, tuan-tuan muslim-muslimah. Terutama apabila usia kita semakin hari semakin berkurangan. Alhamdulillah, masuk sahaja maghrib pada hari ini, maka bermulalah tahun baru dalam perkiraan tahun Hijriah. Tamatlah tahun Hijriah 1443 Hijriah, dan alhamdulillah kita masuk maghrib ini 1444 Hijriah. Makna kata, tuan-tuan muslim muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, walaupun bertambahan akan tahun-tahun Hijriah dan usia-usia kita ni semakin hari semakin berkurangan, hampir kepada kematian, dan mudah-mudahan kita gunakanlah segala apa yang Allah kurniakan pada kita ni untuk kita bawa diri-diri kita ini untuk dekat kepada dia. Kesihatan kita, masa lapang kita, harta benda kita, maka carilah redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bulan awal Muharram ini, di antara sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita masuk tahun baru ni, tahun baru Hijriah, biar ada suatu Hijriah ataupun satu penghijrahan kita, terutama daripada hak lama kepada hak baru. Jadi jangan orang masuk tahun Hijrah, masuk tahun baru semata-mata. Bahkan para ulama ataupun peradaban orang-orang soleh
orang-orang soleh yang telah mengambil jalan yang terlebih dahulu daripada kita. Pada kebiasaannya, bila di penghujung tahun Hijriah ni, maknanya asar tadi lah, mana mereka ni akan berkumpul ramai-ramai. Kat mana? Antaranya di masjid, madrasah dan seumpamanya. Ambil masa dengan Allah SWT, menghisap, menghitung diri bahawa kita ni dalam setahun terlalu banyak dosa-dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Duk hitung, duk kecek, duk bercakap dengan Allah, minta ampun, minta maaf kerana dosa-dosa yang terlalu banyak setahun yang telah kita tinggalkan. Itu peradaban orang soleh. Dan kemudian masuk maghrib, mereka doa minta lagi supaya Allah SWT beri kekuatan. Mudah-mudahan tahun baru ini lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelum daripada ini. Mudah-mudahan. Dan sebab itulah ulama-ulama disuruh kita azam. Bila masuk tahun baru ni ada azam, tuan-tuan muslimat. Azam apa? Antaranya azam kita nak makin dekat dengan Allah. Sebab mati kita ni semakin hari semakin menghampiri usia kita ni. Jadi bilalah kita nak dekat dengan Allah, maka kita minta tolonglah dengan Allah. Antaranya nak dekat dengan Allah, kita jaga sembahyang secara berjemaah. Ni azam. Hak tahun lepas azam dah, tapi kadang-kadang lekat, kadang-kadang tak lekat. Jadi tahun ni mudah-mudahannya nak biar lekat sungguhlah 5 waktu jemaah kita ni. Sebab bila kita azam, Allah suruh pada dia, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila mu berazam, bila mu ada cita-cita, musuhlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dengar kelebihan bab sembahyang jemaah ni lama dah. Puluhan tahun dah, tapi nak jaga tak mampu lagi, tuan-tuan semua. Jadi kita orang lelaki ni azamlah biar nak jaga sembahyang jemaah ni sampai ke mati. Tak kira lah sama ada boleh buat di masjid, di balasah, ataupun tempat kerja kita, ataupun di rumah kita. Habis-habis diskaun lah tu. Kekurang-kurangnya ada imam seorang, ada makmum seorang. Dalam 5 waktu sembahyang fardu kita ni. Kerana apa? Kerana orang yang jaga sembahyang jemaah ni 2 kelepasan yang dijanji oleh baginda Nabi SAW. Yang pertama, Nabi janji dia itqum minan nar, bebas daripada api neraka Allah. Yang kedua, Nabi janji bebas ataupun lepas daripada sifat nifak yang merosakkan akan amalan-amalan dia. Ni 2 janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang jaga sembahyang jemaah. Jadi kita ni kelebihan hak Nabi janji, maka biar adalah pada hati kita ni aku nak juga kelebihan-kelebihan tersebut. Maka azamlah bermula pada maghrib ni aku tak sih tinggal sembahyang jemaah dah. Bukan tahun ni saja, bahkan tahun akan datang sehinggalah Allah ambil nyawa-nyawa kita. Tu yang pertama. Yang kedua, azamlah tuan-tuan untuk jaga sembahyang-sembahyang yang mengiringi sembahyang-sembahyang fardu, ba'diyah, qabliyah. Hak asas Nabi asas pada sahabat-sahabat dia, dan menjadi amalan orang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang jaga hablum minallah, hubungan dia dengan Allah. Maka dia jaga akan ibadat-ibadat, sembahyang-sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang-sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang fardu ni, dia jaga. Kalau terlepas sekali pun dia qada ganti balik. Jadi kita nak kalau boleh azam juga supaya apa? Tidak bermudah-mudahan kita meninggalkan pada perkara-perkara sunat ni. Sehingga Rasulullah sendiri pun kalau tertinggal, Nabi akan qada ganti pada waktu lain. Pernah disebabkan kerana ada rombongan mari siapa orang nak jumpa dengan dia, tak sempat nak sembahyang sunat, maka pergi jumpa dulu dengan orang tu, dan Nabi ganti balik, qada balik. Ayat di situ bahawa pentingnya sembahyang sunat mengiringi sembahyang-sembahyang fardu ni, yang kita kadang-kadang ambil mudah, ambil ringan. Tu yang kedua. Jadi azamlah aku nak jaga sembahyang sunat ba'diyah, qabliyah, sebelum pada subuh. Kemudian
sebelum pada zuhur, lepas pada zuhur, kemudian apa nama ni, sebelum pada asar, kemudian sebelum pada maghrib, lepas pada maghrib, sebelum pada isyak, lepas pada isyak. Dan nak jaga juga sembahyang-sembahyang sunat hak lain, terutamanya sembahyang sunat duha. Nah, walaupun 2 rakaat nak jaga, azam dah. Kita kenal duha lama dah. Nah, belasan tahun dah kenal duha ni, tapi nak jaga tiap-tiap hari. Duha ni ibarat sedekah lah, sedekah kepada sendi-sendi kita, tubuh badan kita ni. Jadi orang yang tak jaga sembahyang sunat duha ni satu kerugian yang sangat besar. Kerana Nabi sebut kelebihan sembahyang sunat duha ni. Antaranya berkat rezeki, murah rezeki. Tapi tak apalah, bukan kita nak hak tu. Kita nak cari hak Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala kasih. Mudah-mudahan hak tu bila Allah kasih kita, redha pada kita, dia akan beri kok ke mana pun. Sembahyang sunat duha sekurangnya 2 rakaat. Salli sunnat duha rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bila ni? Bila masuk waktu duha. Masuk waktu duha pagi tu dalam pukul 7.30, dalam pukul 8 sampailah kepada 10 minit 15 minit sebelum daripada masuknya waktu zuhur. Maka waktu tu boleh kita sembahyang. Nak sembahyang awal pun tak apa. Hak paling afdal sembahyanglah di saat ketika waktu kemuncak kita ni sibuk. Masa tu tengah banyak kerja tu, tapi kita luar masa untuk dengan Allah Ta'ala 15 minit nak sembahyang sunat duha 4 rakaat. Allahu Akbar. Besar kelebihan dia. Yang pertama, kelebihan sembahyang sunat duha tu dapat. Yang kedua, kesungguhan kita. Kesungguhan kita maknanya bagi masa 15 minit 10 minit dah mujahadah kita nak jaga sembahyang duha tu. Hal tu kelebihan dia. Sama juga orang sembahyang, jaga sembahyang sunat witir, tuan-tuan muslim muslimat. Orang sembahyang sunat witir lepas pada isyak, boleh dah nak sembahyang sunat witir pun. Moga kelas-kelas kita ni bukan kelas-kelas apa nama ni, martabat orang tinggi-tinggi. Kalau pakai balik rumah pakai dak dah. Tak gitu dah. Nah, pakai balik rumah ni pakai dak lah kata. Dak sungguh pakai dak. Bukan kata sembahyang sunat witir, ba'diyah isyak tu pakai, nak buat rumah pakai dak lah. Maka susah dulu di masjid. Susah di masjid. Sekurang-kurang akmal, sempurna sembahyang sunat witir ni 3 rakaat. Nak paling sempurna sebelah. Sekurang-kurang paling diskaun sekali 1 rakaat. Lepas ba'diyah isyak buat lagi. Hak ni kelas-kelas orang baru-baru nak belajar mengaku. Jangan takwil lah. Dia ni orang hak makan tinggi dah pukul 4 boleh bangun lagi, pukul 5 boleh bangun lagi, sebelum pada subuh tu boleh lagi sembahyang sunat witir. Hak tu lagi afdal, lagi molek. Hak kita ni hak tak mampu lagi kita nak jaga. Jumpa witir bila pula? Tahun depan lah. Jumpa bulan puasa. Jangan. Duha witir ni adalah di antara wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila wasiat ni penting, tuan-tuan muslimat, bukan barang-barang gurah deh. Jadi azamlah kita minta dengan Allah. Aku berazam tahun ni ya Allah nak buat. Azam nak pergi ke masjid. Azam. Bila kita azam ada cita-cita, maka kita serah kepada Allah. Azam nak baca Quran. Dalam sehari ni nak baca juga Quran. Nak baca 30 juzuk tak mampu. Kita baca kadar kemampuan yang kita mampu baca. Kalau satu surah pun satu surah lah. Kalau nak ambil fadilat kelebihan, baca surah-surah apa nama ni yang Rasulullah SAW suruh. Antaranya jaga surah-surah 3 kul tu, jaga mudah-mudahan. Kelebihan dia, kalau surah Al-Ikhlas tu seperti mana kita baca 3 kali, ibarat sebutir Quran kita baca. Kelebihan dia. Sebab itulah kalau lepas pada sembahyang jangan tinggal kalau boleh. Bacalah. Sebab surah Qul huwallahu ni besar. Kelebihan-kelebihan dia. Kalau baca sekali 1/3. Kalau baca 3 kali 1 biji Quran, 30 juzuk. Ibaratkan kita baca Quran ni. Nisbah dari segi pahala, nisbah dari segi kesungguhan,
tak samalah orang yang baca 30 juzuk dengan masanya, dengan letihnya, dengan penatnya, tu banyak lagi dapatnya. Jadi berazam dah. WhatsApp kita boleh baca, surat khabar kita boleh baca. TV kita boleh tengok dah seumpama, tapi masa dengan Quran ni tak ada. Jangan tuan-tuan muslimat. Jadi biarlah ada, melazimi dalam kehidupan kita ni baca Quran. Walaupun baca surah-surah yang kita hafal dah, tak ada masalah. Tak buka Quran pun, buka dalam telefon. Tak ada masalah. Jadi biar ada dalam kehidupan kita. Ni azam tahun baru dipanggil ni. Orang perempuan pun sama. Dan jaga zikir-zikir pun sama. Zikir-zikir bermula pada tahun baru ni, ya Allah, aku nak istighfar tiap-tiap hari 100 kali sehari. Habis-habis kurang. Banyak kau 100 ni tak banyak. Kalau buat runcik tu kan, subuh 20, zuhur 20, dan asar 20, maghrib 20, isyak 20, jadi 100. Nak runcik lagi sebelum subuh 10, selepas subuh 10. Bagi. Baru nampak tak banyak. Kalau bos 100, Allah banyaknya 100. Kita ni tak aja sebut banyak-banyak lagu ni. Istighfar, astaghfirullah. Tanda apa? Tanda kita ni minta ampun pada Allah. Rasulullah ni, Nabi minta ampun pada Allah. Bahkan kita ni hak banyak dosa, hak berguning-guning ni, takkan tak usah minta dengan Allah. Dosa kita banyak ni. Dosa kita dengan Allah banyak. Dosa kita dengan hak-hak anak-anak kita tak beri pun banyak. Jadi kena minta kita ni istighfar, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar hati ni berasa menyesal di atas perbuatan-perbuatan yang kita buat yang melanggar perintah-perintah Allah. Tu istighfar. Yang kedua, minta azam nak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azam dah tuan-tuan. Selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berapa? Tahun ni aku nak azam, tak saya tinggal dah 100 kali sehari juga. 100 kali lah. Kalau hak boleh power lagi, tingkatkan lagi. Sebab tanda kita dekat dengan Rasulullah ialah sejauh mana kita ingat pada dia. Dan tanda kita ingat Rasulullah, kita sebut dia. Kita selawat pada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama juga buatlah runcik. Mudah-mudahan biar ada. Dan segala azam-azam yang kita buat tu, mampu tak kita nak buat? Kadang-kadang tak mampu buat, maka minta berlindung dengan Allah dengan lafaz hauqalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya, tak ada kekuatan aku nak buat ya Allah kalau mu tak izin. Maka mintalah 100 kali sehari juga. Ni ulama-ulama aja. Dan juga jangan lupa iaitu zikir la ilaha illallah. Habis-habis kurang pun hak ni banyak sikit, 360 kali sehari dalam sehari tu. Kenapa? Sebab sendi-sendi kita ni ada 360 sendi. Mudah-mudahan setiap satu tu dia ada akan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan. Tak ada masa dah kita ni duk sibuk dengan dunia kita, duk sibuk dengan pekerjaan kita, sampai kita lupa, lalai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut bimbang-bimbang, kita masuk dalam golongan yang Allah Taala kata, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kita takut tuan-tuan, bila Allah kata wahai orang beriman, jangan dilalaikan kamu dengan harta benda kamu, anak pinak kamu, dengan pekerjaan bisnes kita, berniaga kita, hadap dunia kita, anak-anak kita, sehingga an zikrillah, kita ni tak ingat Allah. Nak tasbih tak boleh, nak takbir tak boleh, nak tahmid tak boleh, nak sembahyang sunat tak boleh, nak pergi masjid tak boleh, nak dengar tak boleh, nak belajar tak boleh, nak baca Quran tak boleh. Kalau kita lagu itulah, nescaya Allah Taala kata zalikum khairul lakum in kuntum la. Kalaulah kita tak mampu nak buat, maka Allah kata muni dalam keadaan orang yang rugi. Rugi, khasirun, ni orang yang rugi. Wa may yaf'al dzalika faula. Kalau membuat jadi lalai dengan harta benda dunia, bisnes,
anak-anak, maka Allah kata zalika muni daripada golongan orang-orang khasirun, rugi. Takut kita tuan-tuan. Jadi azam tu mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan. Jadi dalam bulan Muharram ni antara sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Nabi puasa. Nabi puasa, Rasulullah SAW puasa. Puasa bila ni? Iaitu puasa 10 Muharram tu. 10 Muharram Nabi puasa. Sehari tu je. Puasa Ashura dipanggil. Walau bagaimanapun orang-orang Yahudi puasa juga tahun tu. Jadi orang Yahudi kata orang Islam ni ikut kita juga. Bila ada sahabat sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata, Nabi berazam tahun depan aku nak puasa 9 hari bulan. 9 hari bulan Muharram dan 10 bulan Muharram. Kerana apa? Nak menyalahi di antara amalan kita dengan amalan kaum Yahudi. Nabi kata kalau dia hidup lagi, walau bagaimanapun pada tahun berikutnya Nabi telah wafat, Nabi meninggal. Jadi kita boleh nak buat 9 hari bulan sehari, 10 sehari, ataupun ambil sehari lagi sebelah, boleh juga, tak ada masalah. Ataupun nak ambil sehari 10 saja pun tak ada masalah juga. Kerana apa? Puasa 10 Muharram itu ialah menghapuskan dosa-dosa kita tahun-tahun sebelumnya. Jadi rugilah tuan-tuan kalau kita ni tak ambil peluang. Ini adalah jaminan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tu antaranya. Hak nak buat surah dah, hak tu buatlah, tak ada masalah. Moga orang-orang dulu nak jamu orang makan. Kalau nak nasi mungkin ramai tak boleh makan. Buat surah ni banyak sikit boleh makan dah. Buat koleh-koleh buat dengan air dan seumpamanya. Baik, itulah di antara amalan-amalan dalam bulan-bulan awal-awal Muharram. Dan kita ni kena azam, setiap-tiap orang kena azam. Azamlah untuk apa ni? Nak jadi tahun ni lagi baik daripada tahun-tahun sebelum ni. Kalau baik dah, maka jadi kohar baik. Jadi baikilah, jagalah hubungan kita dengan Allah. Kita selama ke hari ni payah lagi nak berjerit dengan Allah, nak menangis dosa-dosa kita hak lama, nak taubat dosa-dosa kita hak lama, payah lagi. Maka mintalah dengan Allah, mudah-mudahan Allah beri kelembutan. Allah tahu kelemahan kita, Allah tahu kita ni banyak buat dosa. Cuma bila kita tak dekat dengan dia, tak minta ampun dengan dia, tak minta maaf dengan dia, itulah yang menjadi kemurkaan dia. Baik, jadi mudah-mudahan. Okey, tengok kitab kita sikit malam ni.